Selamat petang, salam sejahtera. Salam sejahtera sekalian. Keretakan melebar, bersatu tiada masa depan. Persoalan itu penting untuk Anda dengar sejauh mana bersatu akan mampu bertahan dan rupa-rupanya inilah yang sedang berlaku. Rahasia besar ini sedang berlaku di dalam Parti Bersatu. Sebelum saya teruskan, mohon izin saya nak kongsikan dengan Anda satu produk minyak wangi yang murah tetapi berkualiti tinggi dan wangi, boleh guna sepanjang Ramadan dan persediaan untuk hari raya nanti. Hari ini harganya jatuh dan harganya sedang murah. Jadi beli cepat sebelum Anda kehabisan stok. Okey, terima kasih kerana membeli promosi minyak wangi yang saya bawakan ini. Sekali lagi, keretakan melebar, bersatu tiada masa depan. Persoalan itu wujud persoalan berkaitan masa depan bersatu yang didakwa gagal menyelesaikan kemelut dalaman parti. Tidak dapat dinafikan, bersatu kini berpecah kepada dua kem yang masing-masing berusaha keras menguasai kepimpinan parti. Wujud dakwaan ada penyokong setia kepada Presiden Muhyiddin Yassin, manakala satu lagi menyokong timbalan Presiden Hamzah Zainuddin. Perebutan kuasa ini telah menyebabkan bersatu berada dalam keadaan kucar-kacir, terutama tuduhan berkait merosakkan nilai teras parti. Di tengah-tengah konflik ini, ada dua watak utama, yaitu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, bekas Ketua Pemuda Bersatu dan penggantinya Hilman Idham yang diangkat Ketua Sayap Terbabit selepas pemilihan Oktober lalu. Malangnya, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal telah kalah teruk dalam pemilihan Ketua Bersatu di Machang baru-baru ini, hanya dapat 26 undi, berbalas 100 lebih undi daripada Cikgu Din. Itulah yang sangat memalukan. Wan Faisal dianggap seperti hero dalam media sosial, tetapi dalam pemilihan Bersatu sendiri, beliau tumbang di Machang. Wan Ahmad Faisal atau lebih dikenali sebagai WAF sebenarnya sudah lama menjadi sasaran kemarahan kem Presiden kerana sikapnya yang dianggap tidak setia. Dahulunya rapat dengan Presiden. Beliau dilihat beralih kepada Hamzah selepas dilantik timbalan menteri dalam kerajaan Perikatan Nasional PN. Dalam tempoh 2020 hingga 2022, beliau memegang jawatan Timbalan Menteri Belia dan Sukan serta Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Tindakan Wan Ahmad Faisal itu dianggap sebagai pengkhianatan dengan kem Presiden, meluahkan rasa kecewa terhadap sikapnya yang dikatakan tidak mengenang budi. Bermula sebagai pegawai khas kepada bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kemudiannya naik pangkat kepada Timbalan Menteri, ramai mendakwa pencapaian itu lebih kepada permainan politik. Kalau bukan ada pemimpin parti tertentu membantunya siang malam, mustahil beliau dapat melobi jawatan hingga menjadi senator. Majoriti ahli parti menyifatkannya hanya mementingkan keuntungan peribadi berbanding misi parti. Lompatannya dari bahagian Titi Wangsa ke Machang yang didakwa dengan restu Hamzah bukti jelas tentang kesetiaan dan niatnya. Tindakan ini tidak disenangi kem Muhyiddin yang sering melihatnya sebagai individu selalu lebih kuat daripada sudu. Di satu pihak pula, Hilman, bekas ahli PKR yang menyertai Bersatu pada tahun 2020, visinya untuk Bersatu dilihat sebagai usaha untuk membentuk semula parti itu. Mengikut acuan PKR telah menimbulkan rasa kurang senang orang lama parti itu. Muhyiddin yang sedar akan cita-cita Hamzah telah melantik Azmin Ali sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Azmin juga bekas timbalan Presiden PKR dan untuk rekod, Hilman pernah menjadi setiausaha politiknya ketika beliau menjadi Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Usaha Hilman untuk membawa naratif parti yang lebih inklusif
dan bersifat kebangsaan telah mendapat tentangan daripada bekas ahli UMNO dalam Bersatu yang berpegang kepada perjuangan berteraskan Melayu. Hilman tahu Perikatan Nasional PN tidak boleh menang pilihan raya tanpa sokongan orang bukan Melayu. Pendekatannya telah ditolak oleh mereka yang membawa naratif sebagai pengkhianatan terhadap prinsip asas parti. Perebutan kuasa dalam Bersatu telah mencapai tahap di mana masa depan parti kelihatan semakin suram. Kem Wan Ahmad Faisal melalui proksinya didakwa berusaha menjatuhkan Hilman, manakala penyokong Hilman melihat Wan Ahmad Faisal sebagai simbol segala yang tidak kena dengan parti. Ketiadaan perpaduan dan visi bersama telah meletakkan Bersatu dalam keadaan yang keliru. Dengan ramai mempersoalkan sama ada parti ini mampu bertahan dalam pilihan raya umum akan datang. Sementara itu, kedua-dua kem terus bertelaga. Kepimpinan parti kelihatan tidak mampu merapatkan jurang perbezaan. Kem Presiden tetap berwaspada terhadap pergerakan Wan Ahmad Faisal. Manakala Kem Hilman melihat strategi Presiden sebagai ketinggalan zaman dan tidak selari dengan realiti politik moden. Ketidakupayaan parti ini untuk menyelesaikan perbezaan pendapat dan tampil sebagai satu pasukan yang bersatu, padu, telah menjadikannya terdedah kepada tekanan luar dan kerosakan dalaman. Tanpa hala tuju yang jelas atau rasa tujuan yang dikongsi bersama, Bersatu berisiko menjadi tidak relevan dalam lanskap politik yang sentiasa berubah. Namun satu perkara yang pasti, Bersatu parti tiada perpaduan dan tiada masa depan, kata Amir Abdullah yang adalah pembaca FMT. Berita dan ulasan ini dipetik daripada FMT. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik dari Malaysia Gazette. Himpunan Pahang bermunajat, Raja berdaulat, patut ada mesej. Bukan hanya ceramah, kata pengunjung. Akhirnya, pengunjung yang mengikuti atau menghadiri Himpunan Pahang bermunajat Raja Berdaulat ini mendedahkan apa yang berlaku sepanjang himpunan tersebut. Himpunan tersebut baik, kata titah Kebuaduli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, mantan yang di Pertuan Agong daripada Sultan Pahang. Baginda bertitah himpunan itu sangat baik. Tetapi Baginda juga telah mengingatkan supaya titah edendum dihentikan perbahasannya dan jangan politikkan kehadiran Baginda. Himpunan Pahang bermunajat Raja Berdaulat patut ada mesej, bukan hanya ceramah, kata pengunjung, mendedahkan apa yang berlaku di dalam himpunan tersebut. Objektif penyatuan rakyat dalam memartabatkan institusi Raja Berdaulat di negeri Pahang menerusi Himpunan Pahang bermunajat Raja Berdaulat malam tadi dikatakan tidak tercapai sepenuhnya. Menurut Tengku Ahmad Faris Tengku Zulkifli, 34 tahun, penganjuran himpunan di Padang MBK itu sepatutnya boleh dipenuhi lagi dengan intipati penyebaran mesej penyatuan rakyat, bukan hanya sekadar ceramah sahaja. Saya memang bersemangat dan teruja untuk hadir semalam, terutamanya sebagai rakyat Pahang yang mempertahankan institusi beraja, katanya. Kelazimannya yang dinamakan himpunan ini bertujuan menyampaikan pesan, tapi himpunan semalam cuma mendengar ceramah khas. Sepatutnya jangan dinamakan program itu himpunan, tapi program ceramah, katanya kepada Malaysia Gazette. Beliau yang juga merupakan salah seorang kerabat diraja negeri Pahang memberitahu hadir ke program itu yang bermula di Masjid Negeri Sultan Ahmad I di sini bersama ayah dan dua adik lelakinya. Benar, Tuanku Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah ada bertitah sewaktu program di dalam Masjid Negeri. Tapi bagi saya, pengisian program yang di Padang MBK sepatutnya
perlu lebih lagi daripada sekadar ceramah, jelas Tengku Ahmad Fares. Sementara itu, Nur Safia Hanani Nur Halizan, 21 tahun pula, memberitahu teruja kerana dapat melihat sendiri Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah secara berdepan sewaktu program terbabit. Dia yang merupakan pelajar sebuah institusi pengajian tinggi swasta di sini berkata, dia hadir bersama abangnya ke program yang bermula pada jam 7 petang itu. Saya rasa kagum sebab dapat melihat para pemimpin wakil rakyat negeri ini yang menepikan fahaman politik masing-masing dan hadir bersama-sama di program itu, katanya. Lagipun sempena bulan Ramadan yang akan tiba ni, baik sama-sama eratkan ukhuwah. Baguslah, jangan gaduh-gaduh, katanya ketika ditemui di sini hari ini. Pandangan sama juga dikongsi oleh Khairunisa Amira Azlan, 23, yang memberitahu ia merupakan pengalaman pertama kali menyertai perhimpunan beramai-ramai seperti itu. Katanya, sejurus habis waktu bekerja, dia mengambil keputusan untuk hadir kerana teruja apabila mengetahui keberangkatan Sultan Pahang ke program berkenan. Intipati program juga bagi saya baik sebab mengeratkan silaturahim semua yang hadir, lebih-lebih lagi dah nak masuk bulan Ramadan kan. Ya, program yang baguslah, kata Khairun Nisa lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.